Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wasalan Farmispa, sahabat yang amat dikasihi, dicintai kerana Allah. Uhibbuka fillah ya akhi al-habib. Rafidah Mustafa dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jikalau jangan lupa untuk share video ni kepada teman kita yang lain. Moga-moga padanya ada nilai jariah kita dalam usaha nak mengajak manusia beramal dengan kalamullah, mentadaburnya. Baik, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, malam ni kita punya renungan daripada surah As-Sajdah ayat ke-24 dan 25. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, turun buka jilid yang ke-7, muka surat 318. Kami sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu universiti satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu musalla satu tafsir. Dan kitab yang akan menjadi hadiah tuan-tuan, ada tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir dalam tempoh kempen ini adalah Fiqh Mizan. Mana buku Fiqh Mizan ni saya ambil? Inilah kitab Fiqh Mizan. Ia akan menjadi hadiah untuk tuan-tuan, yang merupakan karya Syekh Al-Alama Profesor Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradari. Kitab ni sangat penting untuk dimiliki. InsyaAllah bagi tuan yang dapat kitab ni pula, yang telah beli kitab ni pun dijemput sekali untuk menyertai daurah online bersama dengan Syekh Fawaz Fadil Noor yang telah menterjemahkan kitab yang mulia ni. Jadi tuan-tuan jangan melengah lagi, buatlah investment akhirat untuk memahami kalamullah, dapatkan tafsir Ibn Katsir. Baik. Renungan kita pada malam ni pada ayat ke-24 dan 25 surah As-Sajdah. Tak lama pun tuan-tuan, maka janganlah tuan-tuan beredar sebelum habis majlis ilmu ni. Kalau boleh tolong panjang-panjangkan video ni pada teman kita yang lain. Terima kasih Zuzana Osman, Muhammad Asfani Ahmad, barakallahu fiq, Fairuz Loy, semua yang hadir pada malam ni, tolong panjangkan Sida Sahak, tolong panjangkan video ni pada teman kita yang lain. Baik firman Allah SWT ayat 24-25 surah As-Sajdah, muka surat 318, jilid yang ke-7, tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Sungguhnya Rabbmu dialah yang berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka persisihkan padanya. Semalam kita dah bincang mengapa Allah Taala menyebut kisah Nabi Musa selepas kisah penganiayaan yang berlaku kepada Nabi SAW kepada kekasihnya itu lantaran perbuatan tak bertanggungjawab musuh-musuh Islam seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id ataupun anaknya Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id, Ubay bin Ka'ab. Ini semua merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun kita bincangkan segala tindakan jahat mereka. Ubay bin Khalaf bukan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang sangat mulia, hafizul Quran wa muallim an-nas, muallimul ummah. Itu Ubay bin Ka'ab, maksud saya Ubay bin Khalaf. Jadi inilah golongan yang menganiaya Nabi, memberi tekanan kepada umat Islam. Kemudian Allah bawakan kisah Nabi Musa AS, tak lain tak bukan untuk memberi kepada baginda Islam tasliyah, iaitu motivasi, dan memberi kepada umat Islam juga satu kesedaran bahawa ujian itu sentiasa berlaku selama mereka berdakwah di jalan Allah SWT. Kerana jalan dakwah ni bukan terbentang dengan kapit merah, dengan kemewahan, tapi ia akan menagih daripada kita effort, menagih daripada kita nyawa, roh, pengorbanan. Seperti juga Nabi Musa AS. Dan tambahan pula Nabi Musa pun memiliki banyak persamaan dengan Rasulullah SAW yang telah kita huraikan dalam kuliah yang terdahulu, tak perlu ulang sebenarnya kat sini. Kemudian ayat yang ke-24 ni menceritakan tentang di kalangan pengikut-pengikut Nabi Musa, mereka dilantik oleh Allah untuk jadi pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpin di kalangan Rasulullah SAW, pengikut-pengikut Rasulullah dipanggil sebagai nuqaba. Kita tahu dalam Bai'atul Aqabah, Bai'atul Thaniyah, Nabi telah melantik beberapa puluh orang sahabat di kalangan Ansar yang datang dari Madinah itu untuk bertindak sebagai muallim Rasulullah SAW di Madinah, yang diketuai dari Mekah oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ardah. Jadi kita semua sedia maklum bahawa
dalam dakwah ini perlu kepada mengenali kepimpinan, mengenali orang yang ada kualiti untuk menjadi leader, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi krisis yang berlaku dalam umat Islam di mana saja mereka berada pada ini adalah kekurangan kualiti leadership, leader yang berkualiti pada hari ini. Justru kita melihat banyak masalah yang timbul kerana tiada krisis kepimpinan yang berlaku di mana sahaja negara umat Islam. Salah satu sebab daripada perkara itu berlaku kerana tidak diberi penekanan aspek kepimpinan ini daripada kecil. Tuan-tuan, jadi pemimpin ni adalah satu amanah daripada Allah SWT. Kalau kita lihat dalam kitab Syaraful Mustafa, ni kitab saya tunjuk kepada tuan-tuan, ni ada 7 jilid. Alhamdulillah saya boleh dapatkan. Syaraful Mustafa ni karangan seorang ulama yang terkemuka, namanya Al-Imam Al-Hafiz Al-Qudwa Al-Wa'iz, yang disebut namanya Al-Imam Abu Sa'id Abdul Malik bin Abi Uthman Muhammad bin Ibrahim Al-Kharkhushi An-Naisaburi. Beliau datang daripada daerah Kabul, Afghanistan, tuan-tuan ya. Dengan tuan-tuan sangkal daripada Afghanistan, Kabul, mereka menerima Islam lebih awal daripada kita di tanah Melayu. Jadi ulama besar ini telah mengarang kitab yang namanya Manahilus Syifa wa Manahilus Safa bitahqiq kitab Syarafil Mustafa. Kitab ini menceritakan tentang kualiti kepimpinan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya nak tarik perhatian tuan-tuan yang juga diulas oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam kitab beliau yang sangat menarik namanya As-Sirah An-Nabawiyah. Ini juga kitab yang menarik tentang Sirah An-Nabawiyah ya. Malangnya kitab-kitab ni belum lagi diterjemahkan dalam bahasa kita. Tuan-tuan doakanlah mudah-mudahan kami Telaga Biru dapat menjalankan amanah tanggungjawab ni. Kitab besar yang hebat ni tuan-tuan, As-Sirah An-Nabawiyah oleh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Ya Allah, kalau baca kitab ini kita mendapati padanya iman tuan-tuan, takwa. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi di antara kualiti kepimpinan yang ada pada Rasulullah SAW yang menjadi ikutan para khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali adalah sifat zuhud Rasulullah SAW terhadap dunia. Jadi menceritakan tentang kualiti kepimpinan yang Allah tekankan kat sini. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi dan tafsirnya, tafsir beliau Aisarut Tafasir, Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahawa Allah menekankan dalam ayat ke-24 ini seorang yang layak untuk jadi kepimpinan sama ada daripada Bani Israel ataupun daripada umat Nabi Muhammad SAW dalam konteks ayat ini, iaitulah kerana mereka ini memiliki apa yang pertama, iaitu as-sabru. Yang kedua, al-yaqin, at-tam, bahawa seseorang yang memiliki kualiti kepimpinan ada banyak perkara yang perlu dibahaskan. Cuma ada dua saya ditekankan dalam ayat ini, iaitu kesabaran terhadap dunia dan juga keyakinan terhadap akidah yang benar, akidah yang solid dalam diri. Itu sebab kalau kita lihat dalam kepimpinan Nabi SAW, antara yang menjadi ikutan dan menjadi kebanggaan umat Islam daripada awal hinggalah ke sekarang tuan-tuan adalah Nabi kita SAW seorang yang sangat zuhud. Zuhud berarti Nabi tidak diheret oleh kemewahan, kebendaan untuk jadi lupa daratan. Ini yang selalu berlaku kepada sebahagian daripada pemimpin-pemimpin. Dulu bergolok bergadai nak jadi ahli politik, kemudian bila jadi ahli politik lain pula jadinya. Mulalah dengan kemewahan, disogok dengan kemewahan, berkawan dengan toke-toke, berkawan dengan orang-orang punya wang, pelobi-pelobi, dah menang kawasan ini, nak menang pula di peringkat itu, di peringkat ini. Akhirnya macam-macam perkara yang mengheret mereka menjadi orang yang rakus terhadap dunia, dan akhirnya terpadamlah cahaya kepimpinan yang dibangga-banggakan pada wajah-wajah mereka. Ini masalahnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita lihat dalam kisah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW seperti disebut oleh Imam Al-Kharkhushi dalam Manahilus Syifa ini, dan juga dalam kisah Mustafa, begitu juga Abu Hasan Ali An-Nadwi, antara perkara yang menjadi teras kepimpinan Nabi SAW iaitu nazratuhu sallallahu alaihi wasallam ila al-haya wa zuhduhu fiha. Bagaimana perspektif Nabi terhadap kehidupan dan juga kezuhudan Nabi terhadap dunia ini. Saya bacakan untuk tuan-tuan. Ini antara kualiti yang penting yang kalau kita nak jadi pemimpin, kita kena bimbing diri kita ke arah ni. Jangan mudah lupa daratan. Asal tengok Jakarta mulalah kelabu tuan-tuan. Kalau dulu Assalamualaikum warahmatullahi, sekarang dah Assalamualaikum warahmatullahi. Ini salah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana kebendaan yang telah pun menghancurkan masa depan orang ni dalam kepimpinan sebenarnya. Baik ya. Seperti disebut oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam riwayat masing-masing, hadisnya hadis muttafaqun alaihi, iaitulah inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah faqala ayyuhas salam ama tarda an takuna lahu dunya wa lana al-akhirah.
Satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu datang menziarahi Nabi SAW di rumahnya. Kita kalau ada ustaz, ada ustazah yang kita belajar daripadanya, antara perkara yang digalakkan kita pergi ziarah mereka tuan-tuan ni. Selain daripada musim Covid lah, nanti bila musim Covid dah over, jumpalah dengan guru-guru kita, dapatkan pedoman daripada mereka, ziarah mereka, hormati mereka. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menziarahi Nabi SAW di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai kat rumah Nabi, melihat Nabi bangkit dari perbaringannya, dan di badan Nabi SAW berkesan seolah-olah macam apa yang kita maksudkan kalau seseorang baring di atas benda yang keras, maka akan ada pada badan itu kesan-kesan macam apa kita nak panggil apa tuan-tuan tahu? Zina, saudara-saudara, apa kesan apa? Berbirat-birat orang Melaka panggil. Berbirat-birat, tahu kan? Kalau kita tidur atas tikar mengkuang sebagai contohnya, ataupun pelepah, ataupun kayu, ataupun pangkin kayu yang keras, apa jadi pada badan kita? Nanti kita kesan berbirat-birat, kesan bekas-bekas tempat yang kita tidur itu. Berbeza daripada kita tidur kat tilam yang mahal, yang empuk, yang mungkin harganya mahal. Jadi tuan-tuan, bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan Nabi, maka Sayyidina Umar pun menangis. Melihat, maka Rasulullah tanya, "Wahai Umar, apa yang menyebabkan kau menangis?" Jawapan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, saya biasa melihat pemimpin Rom dan juga pemimpin Parsi, Kisra dan juga Kaisar. Saya melihat dengan apa mereka ada, kemewahan mereka nikmati, beramai hasyiah ni maknanya bodyguard yang ada, kenderaan yang mereka ada, pakaian mereka ada, istana mereka duduk. Tapi tiba-tiba bila saya Rasulullah, Tuhanlah Rasulullah, macam mana Rasulullah duduk begini sekali, simple, sederhana, nangis." Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tuan-tuan ya. Bila Nabi melihat Sayyidina Umar menangis, Nabi pun kata kepada Sayyidina Umar, "Ama tarda an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah." Wahai Umar, apakah engkau tidak bersedia untuk membiarkan dunia ni mereka ambil keseluruhnya sekali, tapi akhirat tiada bahagian untuk mereka. Jadi ini salah satu kepimpinan yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni tuan-tuan. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kerana kesabaran mereka terhadap dunia. Bila seseorang pemimpin itu sibuk dengan dunia, maka apa yang akan menghalangnya tuan-tuan? Tak ada benda menghalang dia. Dia akan buat semua benda. Daripada satu perkara pada perkara lain, dia tak cukup. Dia tak akan cukup-cukup tuan-tuan. Hari ini dia pakai kereta keadaan seperti ini, besok nak pakai kereta lain pula, lusa nak kereta lebih mewah lagi. Inilah dia nafsu yang tidak pernah cukup-cukup dalam diri seseorang tuan-tuan. Hari ini kita dihebohkan dengan perkembangan presiden sebuah negara di South Africa, di South America, Amerika Selatan, Amerika Latin, yang kehidupan pemimpin itu serba sederhana, menaiki kereta Beetle, kereta kodok, kereta dipanggil kereta kumbang itu. Simple hidupnya. Gajinya pula disedekahkan kepada parlimen, dibalik kepada rakyat balik semula. Kita terlupa bahawa tokoh yang lebih hebat daripada beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita menceritakan tentang Nabi, kita kena bawa aspek ini tuan-tuan, supaya pemimpin kita tak leka. Dulu janjinya lain, tapi bila dah naik kapal terbang semuanya business class, first class, habis lupa semua tuan-tuan, luput. Segala yang disebut pada rakyat dulu habis, lupa, dah tak ada dah. Kerana keselesaan yang dialami. Itu sebabnya Nabi kita SAW dalam hadis yang lain dikumpulkan oleh Imam Al-Kharkushi dan kitabnya Syaraful Mustafa lagi, wa fi riwayatin summa rafa'tu basari fi baitihi wa fa wallahi ma ra'aitu fi shay'an yaruddu al-basar ghaira uhbatin salasa fa qultu ud'u Allah falyuwasi' ala ummatika fa inna farisa wa rum wusi' alaihim wa utu ad-dunya wa hum la ya'budun Allah. Ini kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis lain riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bila Sayyidina Umar menziarahi Rasulullah SAW di rumah, Sayyidina Umar melihat di rumah Nabi ni tak ada apa-apa pun, melainkan baju, melainkan kulit yang digunakan untuk tujuan alas, dan juga pakaian Nabi SAW yang serba usang, sederhana, lusuh, tak ada benda lain selain daripada itu. Maka Nabi Sayyidina Umar pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah SWT supaya memberi kepada kita umat Islam ni kekayaan. Nanti kita banyak harta, senanglah kita nak berjuang, wahai Nabi." Sekarang ramai orang kata macam ni tuan kan. Esok ada duit banyak, boleh buat masjid, boleh aircon ke masjid, pakai kapet, belikan orang itu, belikan orang ni, bagi orang pergi haji percuma. Siapa suruh bagi orang pergi haji percuma kalau orang tu tak layak pergi haji? Kerana ada keperluan lain yang mendesak, yang lebih mendesak, umpama keperluan rumahnya, makan minumnya, anaknya nak masuk universiti tak ada wang, kesalahan penyakit yang alaminya, itu lebih utama daripada kita pergi bagi dia wang kemudian suruh dia pergi haji. Dia tak wajib pergi haji. Kerana Allah menyatakan, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila."
Ia hanya diwajibkan oleh orang ke atas orang yang memang punya taklif, yang memang punya kemampuan dari sudut keuangan, kemampuan dari sudut persediaan minda, persediaan keluarga ini tinggalkan, ada syarat-syaratnya. Kerana ia merupakan ibadah yang bersifat madiyah dan juga ma'nawiyah. Jangan kita terperangkap mengatakan saya punya wang banyak, saya hantar orang pergi haji. Pergi haji tak boleh buat benda lain. Padahal orang itu dalam keutamaan hidupnya dia lebih perlu untuk betulkan rumahnya yang bocor, supaya ada penginapan, supaya dia tak duduk rumah setinggan, supaya dia dapat menyekolahkan anaknya, supaya dia ada makan, minum, pakai dan sebagainya. Itu lebih utama untuknya. Siapa suruh kita pergi bagi duit wajibkan dia pergi haji sedangkan tidak wajib ke atasnya? Jadi gitu tuan-tuan ya. Kita jangan terperangkap dan kata sebahagian daripada orang kena jadi kaya dulu baru boleh buat amal soleh. Kalau tak ada kekayaan, tak boleh nak buat amal soleh. Padahal sedekah kita sebanyak RM1 pada hari ini lebih bernilai daripada sedekah mereka bernilai RM1,000. Kerana orang itu RM1,000 kalau dikeluarkan hanyalah untuk CSR punya projek. Yang mana kalau dia tak keluarkan, dia akan kena tax, dia akan kena cukai, dia akan kena zakat. Maka dia pun keluarkan, tunjuk depan orang ramai. Padahal wangnya berjuta-juta. RM1,000 itu tak ada nilai sebenarnya. Yang orang ini cuma ada RM2 sedang koceknya, maka dia hulurkan pada tempat yang betul. RM1 itu dinilai sisi Allah 700 kali ganda. Lebih besar nilai daripada seorang yang punya wang sebanyak RM1,000 yang dinafkahkan itu kerana terpaksa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi jangan terpercaya dengan kata-kata sebahagian orang yang jahil di luar sana mengatakan kena jadi kaya dulu baru senang nak amal saleh. Kalau tak kaya macam mana nak buat amal saleh? Sedangkan Islam hidup dalam keadaan serba sederhana. Jadi ini perkara yang kita faham. Kita tak menghalang siapa nak jadi kaya, tapi jadilah kaya dengan cara yang betul, dengan cara yang dibenarkan di syarak, bukannya dengan mengambil harta orang secara haram dan juga zalim, tuan-tuan ya. Lalu Nabi SAW ketika mendengar kata-kata Sayyidina Umar tadi, yang Sayyidina Umar minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu supaya memberi kepada kita semua kekayaan. Tuan-tuan, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan Habat Sauda Birkah yang dihasilkan di Zahazan Travel. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan ya, bagi tuan-tuan yang belum pernah melihat, inilah di Birkah Habat Sauda yang telah diproses dan untuk mudah untuk dinikmati, dimakan, berbeza daripada keadaan minyak. Kalau minyak mungkin kita hidu pun tak lalu, tuan-tuan, mungkin tengik di mulut. Begitu juga bijirin, mungkin tak semua orang boleh makan, tapi tak ada proses seperti ini. Saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapat tuan-tuan, alhamdulillah ramai yang telah menggunakannya. Dapati yang menyusukan anak, susunya bertambah, yang selalu sesama, kurang sesama, yang susah nak tidur malam dapat mengatasi masalah tidur malamnya, dan juga masalah-masalah yang sakit pinggang. Alhamdulillah, baru-baru ni dia mengatakan menambah jumlah rambut yang gugur. Alhamdulillah boleh dapatkan Habat Sauda Birkah. Kami sedang adakan kempen satu rumah satu birkah sekarang. Jadi dapatkan tuan-tuan, dan kempen lah kepada adik-adik kita yang lain untuk menggunakannya. Di Zahazan Travel tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan dapat hadiah buku, dapat hadiah kurma. Di tempat lain tidak ada, tuan-tuan. Jadi dapatkan daripada Zahazan Travel Birkah Habatus Sauda yang sangat digalakkan Nabi Isa. Malahan Nabi memanggilnya sebagai Habatul Barakah, bijirin kebaikan, bijirin keberkatan. Sahabat-sahabat Nabi yang luka, yang parah dalam perangan, digalakkan, disuruh Nabi SAW untuk mengambil Habatus Sauda. Alhamdulillah mereka sembuh dengan izin Allah SWT. Baik jadi kembali kepada kisah Nabi kita SAW. Kualiti kepimpinan yang dimaksudkan kata Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya, iaitu sifat sabar dan juga yakin dengan apa yang telah diperuntukkan, ditetapkan oleh Allah SWT. Kata beliau dalam kitab Aisyul Tafasir ni, ni kitab Abu Bakar Al-Jazairi, seorang ulama dari Saudi, dari Mekah. Beliau mengatakan bahawa di antara perkara yang dapat kita pelajari dengan kelompok ayat ini, dalam episod ini, bayan ma tunalu bihil imamatu fid din wa huwa sabru wa sihhatul yaqin. Seseorang hanya akan dapat kepimpinan, akan beroleh keyakinan orang, kualiti kepimpinan, pola berfikir orang-orang saleh yang layak menjadi pemimpin. Sebutlah siapa mereka. Baik Umar Khattab radhiyallahu anhu, Harun Ar-Rashid, Muhammad Al-Fatih, Mu'tasim. Siapa lagi tuan-tuan nak sebut? Salahuddin Ayyubi, Nuruddin Az-Zinki, raja yang saleh bernama Nuruddin Az-Zinki ni pernah ditemukan oleh Allah, dihadiahkan mimpi dalam tidurnya bahawa Rasulullah SAW minta tolong kepada beliau. Begitu tinggi makam Nuruddin Az-Zinki. Saya pernah cerita pada tuan-tuan akhirnya Nuruddin Az-Zinki ni mimpi melihat dua orang lelaki yang Rasulullah tunjuk padanya, selamatkan aku daripada mereka dua ni wahai Nuruddin. Nuruddin raja yang saleh yang telah pun menukar kerajaan Mesir, Universiti Al-Azhar pada masa itu yang berkiblatkan kepada Syiah menjadi sunnah.
Besar tak peranan beliau tuan-tuan? Besar, Masya Allah, hebat. Nuruddin Az-Zinki Nuruddin Az-Zinki ini yang direzekikan, dikurniakan oleh Allah dalam mimpinya melihat Rasulullah minta tolong kepadanya. Ini kisah dikemukakan oleh ramai ulama Islam. Maka Nuruddin Az-Zinki, Khalifah Islam yang terkemuka yang berpengkalan di Mesir ini, akhirnya bertanya kepada menteri kanannya apa yang patut dibuat. Pada malam itu juga, selepas 3 kali mimpi berturut-turut, maka beliau membawa tenteranya dan pergi terus ke Madinah untuk melihat apa yang berlaku. Di Madinah dia telah memberi makan kepada semua penduduk Madinah untuk mengenal pasti wajah yang ditunjukkan Rasulullah SAW bahawa orang itu bermasalah dan melakukan kejahatan kepada baginda SAW. Bila rakyat semua datang makan bersama dengan baginda pada makan malam itu, baginda bertanya, ada lagi tak yang tak hadir? Jawapan daripada orang-orang penting dari Madinah, ada. Mereka itu dua orang dari Maghribi, orang Islam yang datang dari Eropah. Mereka merupakan orang yang banyak beribadah, siangnya puasa, malamnya qiyam. Mereka tak datang ke majlis tuanku pada malam ni. Mai sini, aku nak tengok rumah mereka. Maka Nuruddin pergi ke rumahnya dan melihat satu yang mencurigakan, melihat pasir, melihat begitu begini. Akhirnya baginda pun diilhamkan oleh Allah untuk mengangkat satu dari maidani di rumah tersebut. Langkah terkejutnya mereka semua melihat bahawa ada satu terowong yang telah siap digali hampir-hampir dengan kubur Nabi dari arah rumahnya, menerusi bawah kapet itu. Patutlah pada saban malam ada jiran-jiran yang nampak mereka membuang pasir di kawasan sekitar rumahnya, tanah. Maka Nuruddin Az-Zinki telah pun diberi kemuliaan oleh Allah SWT untuk menyahut perintah Nabi SAW, iaitu menyelamatkan baginda dari dikorek makam baginda di tempat baginda disemadikan itu, kerana 2 orang yang berpura-pura jadi Muslim ini telah dijanjikan oleh Raja Kristian untuk mengangkut tubuh Nabi Abu Bakar Umar untuk dibawa pulang ke negara mereka. Inilah kerja Yahudi dan juga Nasara, tuan-tuan. Ada tuan-tuan pergi ke Spain, tuan-tuan pergi ke London, tuan-tuan lihat banyak arsip negara umat Islam disimpan di sana. Kerana penjajahan ni dia datang bukan dengan satu target je, tuan-tuan. Datang dengan 3G, God, Gospel, dengan Glory, dengan Goal, kan? Gospel dengan God samalah, tuan-tuan. Iaitu mereka datang dengan tujuan untuk Tuhan mereka, untuk gospel, untuk sebarkan agama mereka, untuk glory, untuk kemuliaan bagi mereka, dan juga untuk goal, untuk dapatkan emas banyak mungkin, kekayaan maknanya. Jadi tuan-tuan, balik kepada pemimpin-pemimpin yang berkualiti, sebutlah siapa saja mereka ni. Kita akan lihat kualiti yang daripada mereka. Nombor 1, mereka bersabar dengan bab kebendaan keduniaan ni. Itulah pemimpin yang terbaik. Salahuddin Al-Ayyubi yang saya cerita kepada tuan-tuan, dia membuka Baitul Maqdis pada tarikh yang telah pun diramalkan oleh seorang ulama sebelumnya yang wafat, namanya Ibnu Barajan. Saya cerita dah pada tuan-tuan bahawa Salahuddin ni kerjanya menafkahkan semua gajinya untuk orang yang berkeperluan. Sehingga pada hari dia sakit, pemimpin ataupun sesuatu politik mengatakan, tuan dah tak memiliki apa pun. Dia kata, tak apa, duit ini ibarat janggut, aku cukur dia hari ni, besok dia tunggu balik. Satu ketika pula dia mengatakan, duit ini ibarat pasir yang ada di tepi rumah, kau sapu dia, nanti dia muncul balik. Bagi beliau tak ada nilai, duit dengan pasir itu sama sahaja. Jadi kualiti kepimpinan yang ada, tuan-tuan, adalah tidak memandang pada dunia ni sebagai benda penting. Mereka menjadikan akhirat itu target yang paling utama. Itu sebab kita dapat lihat sehebat Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, mereka ni semua memang orang tak pandang dunia, tuan-tuan. Bagi sebahagian mereka mengatakan najis dan juga duit itu sama saja. Al-ba'ratu wa zahabu syai'un wahid. Najis dan juga duit itu sama saja, tak ada nilai di sisi mereka. Jadi kembali kepada kisah Nabi kita SAW yang dimaksudkan kat sini, sama ada Nabi Musa pengikut baginda, ataupun Nabi Muhammad SAW Nabi pengikut baginda, yang disebutkan oleh Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka ni punya satu persamaan, iaitu cinta kepada akhirat itu dapat dilihat pada wajah-wajah mereka, tanda-tanda sujud, tanda-tanda patuh dan cinta kepada akhirat mengatasi dunia. Jadi kata Imam Abu Bakar Jazairi dalam tafsirnya Aisyah Tafsir, wa huwa sabru wa sihhatu yaqin. Kualiti teras untuk menjadi kepimpinan dalam Islam adalah sabar terhadap dunia, tak pandang dunia, pandang setakat keperluan saja. Yang kedua, sihhatul yaqin, bahawa keyakinan yang sah, yang cukup kuat, yang cukup menebal dalam diri, keyakinan yang tidak boleh digoncang langsung. Mungkin badan mereka tidak sehebat badan kita yang depannya dengan kemudahan makanan-makanan hebat. Seorang yang ada pada hari ini mungkin pengetahuannya dalam perkara-perkara keduniaan lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin Islam yang terdahulu. Betul. Kita punya internet, buka, tanyalah apa-apa soalan pada Google, dijawab pada kita. Semua benda kita jawab. Tanya bab hadis, semua hadis akan keluar daripada rujukan-rujukan yang kalau kita cari yang betul-betul lah.
Mana cerita begitu luas paradigma ilmu kita pada zaman kini. Dan kemudahan ada aircon kat rumah, kereta, perjalanan cepat. Tapi hidup kita tak macam mereka. Kerana mereka yang disebut dalam ayat ini punya kesabaran terhadap dunia, tak pandang dunia melainkan sekadar keperluan. Jadi adalah satu kewajipan untuk mereka penuhi tanggungjawab setakat itu. Dan kemudian yang kedua, kerana mereka sihatul yaqin, keyakinan kepada akhirat itu, GPS akhirat itu sangat activated, sangat sempurna, tak ada keraguan sedikit pun. Tapi pada sebahagian daripada kita pada ini tersangkut dengan dunia, tersangkut dengan perkara-perkara bersifat kenikmatan yang fana, kerana GPS kita tidak jelas macam mereka, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik. Jadi wakanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin. Jadi kata para ulama kat sini pandukan kepada sirah Nabi kita sallallahu, sirah para sahabat, kita akan lihat mereka adalah generasi yang sangat hebat dan dunia pada mereka ni tidak ada nilai langsung, ambil sekadar keperluan, bukan dijadikan sebagai matlamat dan tujuan. Baik. Kemudian datang ayat inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sungguhnya Tuhanmu lah yang akan beri keputusan di antara mereka pada hari kiamat nanti tentang apa yang mereka persisihkan. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan bahawa Allah lah yang akan beri keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka sisihkan padanya, berbagai bentuk perkara tentang akidah dan amal perbuatan. Ini adalah conclusion kepada episod yang menceritakan tentang perangai, tabiat, sikap orang macam Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id, Ubay bin Khalaf, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, yang Al-Walid bin Mughirah sebagai contoh yang pernah kita bincangkan kisah mereka ini, penentang Islam walaupun kat dunia nampak kehebatan dan juga keanggunan. Bagaimana pencapaian keduniaan mereka diukur dengan para sahabat yang sangat serba kekurangan dan sederhana, tapi bukan itu penilaian di sisi Allah SWT. Akan tiba akhirat, Allah akan melakukan yafsilu bainahum, Allah akan melakukan fasl, maknanya Allah akan pisahkan. Ini orang saleh, ini orang asin. Ini orang beriman, ini orang yang sesat. Kerana itu kita baca dalam firman Allah SWT, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ilmu teknologi pada ini menyifatkan antara yang paling kecil sekali dipanggil zat nano itu. Nano teknologi yang paling kecil, halus. Dalam Islam dah ajar kita sebut perkataan zarrah, biji sawi, tuan-tuan ni boleh katakan. Usahakan benda yang besar, malahan benda yang kecil, niat yang tersemat dalam hati pun seperti dikatakan oleh para ulama tasawuf. Seperti semut yang hitam, pada malam yang hitam, dalam batu yang hitam, ada rezeki untuknya. Allah mengetahui tentangnya. Jadi begitulah, tak tersembunyi kepada Allah SWT segala apa yang terdapat dalam hati kita dan tindakan kita. Itu sebab di hujung episod ini masih lagi menceritakan tentang kegagalan orang-orang kafir ini untuk fikir, kerana pertimbangan mereka tidak lain tidak bukan semuanya tersangkut dengan dunia dan kebendaannya, sedangkan si mukmin perspektif akhiratnya begitu jelas. Dia sanggup menghadapi apa sahaja yang ditetapkan kerana keyakinannya kepada Allah SWT tidak berbelah bagi sama sekali. Andai seorang yang kaya berkata pada tuan-tuan, sangat kaya, orang ni terkemuka, masuk dalam majalah Forbes lah, orang paling kaya kat dunia lah. Cuba tuan dia kata, saya nak bagi tuan satu ganjaran, nanti saya tulis kat cek ataupun saya transfer duit, tapi tuan kena buat ni sikit, benda ni susah lah sikit, tolong angkat beg saya ni, turun ekor terbang, masuk kat bilik kat hotel, kena bawa pakaian saya. Katalah orang itu orang paling kaya di dunia, semua kenal. Agak-agak tuan-tuan bersedia tak untuk buat perkara tu? Nanti tuan-tuan usaha bimbang, kan dia takkanlah dibagi, nak bagi 10-20 ringgit, kurang-kurang dibagi 100 ribu ke, 200 ribu ke, 500 ribu ke, sejuta ke. Orang paling kaya kat dunia, apa nilainya sejuta ringgit sekalipun? Orang bagi kita projek, bagi kita jadi supplier dia ke apa, vendor ke apa. Yakin tak? Kata Syekh Muhammad Ratib Nabulsi, itulah dia perspektif akhirat yang rosak di ke dalam segelintir umat Islam. Dia tak yakin. Allah sebut pada dia tak yakin. Sedangkan Allah memiliki langit dan bumi, tuan-tuan. Ada planet ataupun matahari, bintang yang baru diciptakan oleh Allah. Cahaya dia nak sampai kepada kita masa 4 tahun, tuan-tuan tahu tak? Sedangkan kelajuan cahaya berapa lama agaknya? Berapa punya pantas? Cahaya dia nak sampai ke kita 4 tahun perjalanan. Perjalanan cahaya, kelajuan cahaya. Cahaya matahari ataupun planet atau bintang yang Allah jadikan itu. Setiap hari ada bintang baru yang lahirkan. Kalau 4 tahun perjalanan cahaya, berarti kalau dengan kelajuan kenderaan kita yang paling laju pada ini, katalah sebuah roket NASA ataupun kapal terbang MiG ataupun F-35 yang paling laju itu, tuan-tuan, buatan Amerika itu.
Dia memerlukan 50 juta tahun untuk sampai ke tempat itu, tuan. 50 juta tahun untuk sampai ke tempat tersebut. Ini nak cerita besarnya alam yang Allah jadikan. Tadi kalau kita banding dengan keduniaan, orang paling kaya kat dunia, berapa sen sangat nak banding dengan Allah Taala, tuan-tuan? Tak ada persen langsung. Tak layak langsung dengan Allah Taala. Ya, so kita buat satu yang menghina kita. Kita sanggup demi untuk menjanjikan pulangan yang dia sebut itu. Kita tahu dia memang orang kaya yang boleh bagi kepada kita macam-macam perkara. Allahu Akbar. Ini kan Allah janji pada kita, tuan. Tapi dia kerana kereta akhirat tidak diaktifkan, seperti akhirat kita ni kabur, umpama kita memandu kereta, tingkap cermin kereta tu penuh dengan debu, kita tak nampak ke depan. Maka kita duduk je ibarat katak bertepung, kita tidak meyakini janji Allah SWT. Jadi inilah dia masalah yang berlaku pada sebahagian umat, dan Allah beri pada kita keselamatan, tuan-tuan. Allah beri pada kita keimanan. Mintalah kepada Allah SWT selalu seperti doa yang pernah kita pelajari. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu jiwa yang tenang, beriman dengan pertemuan denganmu, ridha dengan pemberianmu, qanaah dengan apa saja yang kau berikan. Baik, tuan, kita berada di rumah dalam banyak keadaan pada hari ini, bahawa PKP, taatilah pemerintah apa alasan, apa ketetapan mereka buat. Kalau kita ada peluang kat rumah jadi imam, tuan-tuan boleh dapatkan Quran besar seperti yang ada di kanan saya ni, untuk kita mengimamkan salat kat rumah. So anak lelaki kita juga untuk menjadi imam. Nampak, tuan? Ni Quran besar, ada standnya. Kalau kita dapat gunakan Quran ni jadi imam semayang, anak kita dapat bersama kita. Mudah-mudahan adalah pengisian untuk mereka dalam cuti yang panjang ni, tuan-tuan. Latih anak kita untuk mengkhatamkan Quran dalam semayang. Contohnya ada target. Inilah waktu kita dapat berada di rumah, walaupun tak berjemaah di masjid, di surau, kita berjemaah dengan keluarga. Para ulama mengatakan dia juga termasuk dalam konteks berjemaah sebenarnya. Jadi ambil peluang. Beritahu ke anak-anak, subuh masuk waktu ni, pukul 6 pagi kita mesti siap kat tempat semayang kat sini. Maghrib masuk sekian-sekian, buka puasa esok contoh, pukul 7.45 kita semua dah ada berkumpul kat sini. Siapa jadi imam. Jadi beri giliran. Beri pada anak-anak kita keyakinan. Latih kepimpinan yang kita bincangkan sebentar ni tadi. Jadi tuan-tuan, inilah masanya, mudah-mudahan jangan ditangguh-tangguh. Kerana anak kita besar begitu cepat sekali. Sekali baik semuanya kepada Allah, kelemahan manusia. Cukup setakat ni, tuan-tuan. Terima kasih andai ada peluang kita berjumpa lagi pada esok, insya-Allah. Jangan lupa, tuan-tuan, ya, dapatkan Quran besar ni pada Zazan Travel. Dan tuan-tuan nak melakukan ibadah kurban yang tinggal tak berapa lama saja lagi. Ni bulan Syawal, masuk Zulkaidah, mungkin Zulhijjah. Tinggal lebih kurang tak sampai sebulan setengah lagi akan tiba bulan kurban yang kita digalakkan untuk melakukan ibadah kurban. Negara kita terbatas dengan keadaan berlaku sekarang ni. Ada tuan-tuan nak melakukan ibadah kurban, kami boleh membantu tuan-tuan melakukannya di negara rumah Islam seperti Yaman, Syria, Sudan, Mekah, ya, di Cameroon, di negara-negara Afrika, di Myanmar. Alhamdulillah semuanya ada. Dapatkan maklumat lebih lanjut di Zazan Travel, tuan-tuan ni. Dan tuan-tuan minat untuk dapatkan taslim dan kasir pun boleh dapatkan daripada Zazan Travel. Juga birkah ini dapatkan daripada Zazan Travel. Dan di samping tuan-tuan anak-anak kita yang cuti sekarang ni dapatkan buku-buku latihan yang kami terbitkan di Telaga Biru. Bagai-bagai buku ada kami usahakan bersama dengan cikgu-cikgu pakar, guru-guru cemerlang. Contohnya kita ada buku pendidikan Islam, bahasa Arab, Math, Sains, Geografi, Sejarah, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, semua sekali. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Maklumlah, ya, kalau kita tak disediakan untuk anak-anak kita satu untuk mereka rujuk, baca, bincang dan juga bimbing di mereka, kita takut mereka lalai dengan dunia fatah morgana yang ada pada ini. Alam maya yang tak ke mana-mana membawa mereka. Kalau benda tu ada manfaat tak apa, tapi kita takut dalam banyak keadaan terlalai dengan hiburan. Jadi dapatkan buku-buku ni daripada www.telagabiru.com.my. Jadi bagai-bagai buku ada dijual di situ, tuan-tuan boleh order, kami hantar ke rumah. Tak payah datang pada hari ni, order saja online, kami akan hantar. Mungkin masa sikit musim PKP ni, maklum banyak perkara yang menyebabkan kita jadi terbatas, tapi insya-Allah kami akan hantar secepat mungkin, insya-Allah. Sekian, tuan-tuan, terima kasih. InsyaAllah minggu depan saya nak ajak tuan-tuan untuk ada kuis-kuis ringkas dalam kuliah tafsir kita. Jadi ready, tuan-tuan, kita nak bagi hadiah-hadiah menarik, insyaAllah, termasuk wang tunai. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang, nanti minggu depan kita akan start mengadakan kuis-kuis dalam siri kuliah tafsir kita. Dan sebelum terlupa, hari Ahad nanti insyaAllah malam
sekitar jam 9 kami ada forum di sini di Facebook Zahazan, saya dan juga Zahazan Travel. Nanti kita akan maklumkan tentang siapa kali panelnya. Saya harap tuan-tuan juga war-warkan, jangan abaikan pesan ni. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Yang Mulia Tengku Murni, Aziz Taifur, Asfani Ahmad, Faris Misbah, Ustaz Syafiq Murad. Doa yang telah kita pelajari dulu, yang saya baca sebentar tadi, nanti tuan-tuan yang dapatkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Dialu-alukan tuan-tuan untuk menyertai menjadi sahabat Telegram kami, sahabat Ustaz Zahazan. Sekian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اتقوا الله منا ومنكم. أترككم تحت رعاية الله وحفظه. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan kasih sayang rahmat Allah Taala. Kenang saya dan tuan-tuan. Jumpa lagi besok insya-Allah. Sina Abdullah, Ana Hawa, Jamaluddin, Fauzia Ismail, Hamidah Saad, Rohana Abdullah, Asfani, Nur Yazid Yahya, Mariatun, Nur Aziha, Sabri Ja'far, Anas Abbas, Muhammad Khairi. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.